أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh, Puan Penerusi Bonda yang saya kasihi, Penerus Niyati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang sentiasa istiqamah bersama. Mudah-mudahan kita sentiasa dipayungi rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih pada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gemenur Iman pada petang ini. InsyaAllah petang ini Al-Fadhil Ustaz akan menyambung bacaan Al-Quran pada muka surat 31 Surah Al-Baqarah ayat 197 dan akan menyemak bacaan para jemaah yang ikut serta pada petang ini diikuti dengan kupasan tafsir Al-Jalalain untuk sama-sama kita amati peringatan kalam Allah Subhanahu wa taala. Bagi memohon keberkatan dalam halaqah Al-Quran kita petang ini, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membuka kuliah dengan umul kitab dan seterusnya memulakan sesi tahsin dan tafsir. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathiran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi saya dan kita semua taufik untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menerima dan menjadikan ia asbab untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita akan sambung pengajian tahsinul Quran. Pada petang ini kita berada pada muka surat 31 ayat yang ke-197. Jadi masya-Allah, macam biasa kita akan perelokkan bacaan dan ada terjemahan bersama dengan kupasan dan ringkasan daripada tafsir Al-Jalalain, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. InsyaAllah dipersilakan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa fala fasuqa wala jidala fil ard. فلا رفث ولا فسوق ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام Fadhkurullah, ambil daripada situ. Fadhkurullah. واذكروا الله عند المشعر الحرام Mash'aril haram. واذكروا الله عند المشعر واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, masya-Allah. Jazakumullah khairan. Baiklah, seterusnya terjemahan ayat 197 itu Al-Hajju, iaitu waktu mengerjakan haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumkan, diketahui, iaitu bermulanya bulan haji daripada Syawal. Masya-Allah. Ini kita semua tahu Syawal adalah hari raya puasa, hari raya Idul Fitri. Dan begitu juga masuknya Syawal bermulalah bulan haji. Masuknya Syawal bermulalah bulan haji. Maksudnya apa? Maksudnya sekiranya orang itu hendak melakukan haji. Assalamualaikum Ustaz. Mak Jah nak tanya muka surat berapa Ustaz? Masya-Allah, muka surat 31. Terima Kasih Ustaz. sama-sama, insya-Allah. Kejut ni. Baik, insya-Allah. Jadi mulanya bulan haji daripada bulan Syawal.
maksudnya bulan Syawal bermula bulan haji. Apabila seseorang itu nak buat haji, maka dibolehkan, diharuskan untuk dia memakai ihram atau masuk ke dalam keadaan ihram untuk melakukan haji daripada bulan Syawal lagi, insya-Allah. Begitu juga Zulqa'dah serta Zulhijjah. Jadi dia mula pada Syawal satu bulan, Zulqa'dah bulan yang kedua, dan 10 hari ataupun pendapat ulama yang lain ada sampai 12 ke 13 hari Zulhijjah. Ini sebahagian daripada bulan Zulhijjah. Jadi Syawal yang sempurna, Zulqa'dah yang sempurna, dan separuh daripada Zulhijjah. Ini sampai ke bulan Ayyamut Tasyrik lah. Ada pendapat yang lain kata sampai keseluruhan Zulhijjah juga. Jadi yang masyhurnya adalah separuh daripada Zulhijjah. Jadi maklumat tu yang diketahui, bulan-bulan diketahui Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Faman farada, maka sesiapa yang memfardukan, wajibkan dirinya, maksudnya dia sampai serulah cukup syarat untuk dia buat haji, fihinna, pada bulan-bulan tersebut. Maka dia nak fardukan diri dia, fardukan haji pada bulan-bulan tersebut. Fihinna, kembali kepada bulan-bulan. Dia punya dhamir itu kata nama ganti, kembali kepada bulan-bulan tersebut, Syawal, Zulqa'dah, dan separuh daripada Zulhijjah. Dalam bulan-bulan tersebut, siapa-siapa nak melakukan haji fala rafatha, maka dia tak boleh nak berkata sia-sia. Rafas, berkata sia-sia. Ada yang terjemahan lain juga adalah bersetubuh. Wala fusuqa, dan tidak boleh dia membuat maksiat, ini fasik. Fasik ini dosa. Wala jidala, dan tidak boleh dia bergaduh, berselisih di dalam haji. Maksudnya di dalam keadaan ihram, dalam keadaan dia sedang melakukan amalan-amalan haji. Wa ma taf'alu, dan apa-apa yang kamu lakukan daripada kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi apa-apa kamu lakukan walaupun manusia tak tahu, insya-Allah seperti sedekah, senyap-senyap, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Baik, seterusnya kata apa? Wa tazawwadu, dan berbekallah kamu. Berbekallah kamu fa inna khairaz zadit taqwa. Ini diturunkan, ayat ini diturunkan mengenai Ahlul Yaman, orang Yaman, yang mana mereka dahulu hendak pergi haji tanpa ada bekalan. Masya-Allah. Orang Yaman ni mungkin masya-Allah yakin dia tawakal dia tinggi. Dia nak pergi haji, dia pergi je tanpa ada bekalan, mungkin makanan, keperluan. Dia kata sampai sanalah baru kita fikir pasal keperluan kita, bekalan kita. Kita daripada sini, daripada Yaman nak pergi ke Mekah nak buat haji, kita pergi dulu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini nak menegur. Sebab kenapa? Apabila dah mereka sampai kepada Mekah, mereka menjadi beban ke atas manusia. Kadang-kadang mereka ada yang meminta-minta. Jadi beban ke atas orang ramai. Jadi untuk haji ni Allah SWT suruh apa? Untuk buat bekalan. Apa-apa yang kamu boleh menyampaikan kamu untuk safar kamu ke Mekah dan kembali ke kediaman tanah air kamu. Bekalan daripada mula sampai kembali, itu bekalan. Jadi untuk sesuatu benda pun kita kena buat persiapan, bekalan, keperluan. Apatah lagi amalan haji, yang mana dia adalah rukun kelima umat Islam. Lebih-lebih lagi kita mestilah kena buat keperluan, bekalan yang cukup. Maka Allah SWT kata fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekalan yang terbaik adalah bekalan takwa. Apakah takwa? Takwa adalah
dia menghindarkan seluruh dia melakukan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindarkan semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk takwa adalah dia tidak meminta-minta. Dia menghindarkan diri dia. Kan? Taqiya apa maksud yuttaqa ma yuttaqa bihi su'al nas. Apa-apa yang dia hindarkan. Daripada takwa ni maksudnya hindarkan pada dosa, ya. Begitu juga hindarkan daripada meminta-minta. Maka fa inna khairaz zadi taqwa. Ini tidak meminta-minta itu adalah bekalan yang terbaik. Masya-Allah ayat ni. Dan jadi pastikan masya-Allah, pastikan kita ni ada dalam diri kita ni niat ataupun ada harapan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya-Allah kita letak dalam usul prinsip diri kita lah, kan, yang mana jangan kita ada sedikit pun meminta kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaquni, Allah Taala kata apa? Takwa kepada aku. Takutlah aku ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdik akal. Yang mana mempunyai akal yang sihat. Masya-Allah. Seterusnya ayat 198 terjemahan laisa alaikum, tidak ada ke atas kamu dosa, junah dosa. Bahwasanya kamu mencari kurniaan daripada Tuhan kamu. Ini tidak ada dosa bahwasanya kamu mencari rezeki, rezeki daripada Tuhan kamu. Ini semasa kamu melakukan haji, kamu buat perniagaan di dalam musim haji ni, dekat Mekah sana, masya-Allah berapa banyak orang jual beli, buat perniaga, tamar, buat berniaga jubah, tidak ada masalah. Dan semasa musim haji tidak ada masalah. Jadi ayat ini diturunkan semasa pada diri para sahabat ada rasa tidak senang, tidak senang pada orang-orang yang mana mereka berniaga semasa musim haji di Mekah. InsyaAllah semasa musim haji ada yang mereka berniaga. Jadi ada sedikit tidak senang hati di diri para sahabat pada masa tersebut, pada masa itu. Maka untuk menghilangkan rasa tidak senang hati tersebut, maka Allah SWT kata apa, tidak ada masalah, halal cari rezeki masa musim haji ni halal, buat perniaga musim haji ni halal. Fa idza afaqtum, maka apabila kamu telah bertolak daripada Arafah, yakni selepas wukuf di Arafah, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, maka sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala di sisi masy'aril haram, sebuah tempat di Muzdalifah. Sebab tu kita disunatkan untuk daripada selepas kita wukuf di Arafah, kita mabit di Muzdalifah, ataupun kita berdoa dan kita bertalbiyah. Talbiyah ni menyebutkan labbaik Allah, tahlil, perbanyakkan sebut la ilaha illallah, berdoa, berzikir. Di sisi madhab kita lah, masya-Allah, di tempat yang bernama Masy'arul Haram, ialah satu tempat di Makkah, satu gunung, satu bukit di Muzdalifah. Dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah berhenti di situ, berzikir kepada Allah SWT, berdoa sehinggalah waktu pagi itu telah cerah, sehingga waktu pagi telah cerah. Jadi daripada malam sehingga waktu pagi telah cerah, masya-Allah. Wadhkuruhu kama hadakum, dan ingatlah
Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepada kamu. Wa in kuntum, dan sekalipun kamu terdahulu sebelumnya adalah termasuk orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat ni maksudnya bukan sesat sesat daripada akidahnya dan seleweng daripada akidah je. Bukan. Sesat ni maksudnya tidak tahu. Orang yang tidak tahu amalan-amalan haji, manasikul haji. Jadi ingat nama Allah SWT, zikir pada Allah SWT, sebab Allah SWT dah ajar kepada kamu amalan haji yang mana sebelum ni kamu tak tahu pun. Jadi masya-Allah. Ya, jahil. Maknanya dhalin maksudnya jahil, tidak tahu. Baiklah. Insya-Allah. Maaf ada soalan Ustaz. Pada ayat 197 bila bekalan takwa tu tidak meminta-minta. Tidak meminta-minta. Saya nak Ustaz bagi sikit penjelasan. Sama ada meminta perantara macam orang pergi jumpa dukun tu ke, ataupun meminta peminta sedekah tu, ataupun orang yang suka menjelaskan tentang diri dia ni tak ada, serba tak ada. Dia lebih suka menonjolkan diri dia tu tak ada. Atau macam mana nak cakap Ustaz? Dia kategori yang mana ni Ustaz dalam ayat ni? Masya-Allah. Dia kita tengok dia punya asbabun nuzul dahulu, maksudnya orang-orang Yaman pada dahulu mereka nak buat haji. Mereka ada niat buat haji, mungkin telah pakai ihram, masya-Allah telah sampai dekat Mekah. Tapi dekat sana kan mungkin tidak ada persiapan keperluan untuk mungkin nak cari makanan, tempat tinggal, tidak ada sewa hotel lah contohnya sekarang, tak ada tempat tinggal, hotel, tidak ada membuat persiapan makanan, bekalan untuk tidur ataupun duduk kat sana beberapa hari, keperluan lain, keperluan manusia, qada hajat kat mana semua. Jadi tempat-tempat bekalan-bekalan makanan, tempat tinggal, jadi diorang tak ada buat persiapan langsung. Jadi sampai kat sana diorang minta-minta kan, maksudnya boleh tak mengemis lah. Lebih kurang macam tu. Masya-Allah, mengemis. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Insya-Allah. Jadi masya-Allah, seterusnya ayat 199. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. InsyaAllah silakan terusnya. Silakan Bonda MJ, buka mic. Assalamualaikum Ustaz. Mak Jah tak jumpa ayat tu lah Ustaz. Allahu Akbar, masya-Allah. Ayat ni 199 Mak Jah. Muka surat Ustaz, muka surat. Oh, muka surat 31. Jelas tak? Muka surat 31. Okey. Jumpa dah. Mak Jah. Summa dia. Ya. Maaf Ustaz ya, Mak Jah tak tahu. Hari ni. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afidu min haitsu afadonna. Wastaghfirullah
innallaha ghafurur rahim. Wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha haka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahil akhirah. Ustaz dengar tak Ustaz? Dia dengar. Macam ada putus-putus sikit. Macam ada putus-putus sikit. Roti min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasab wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khairan. Seterusnya ayat 199 punya terjemahan. Kemudian bertolaklah kamu. Ini bertolaklah, ini kembalilah kamu daripada tempat yang mana bertolak oleh manusia di Arafah. Jadi Masya Allah ayat ini mengenai orang Quraisy. Quraisy awak. Masya Allah amalan haji ni dia diwajibkan daripada zaman Nabi Ibrahim AS lagi kan. Wa'adzin fin nasi bil hajj, ayat dalam surah Al-Anbiya saya juzuk yang ke-17 bagi tahu suratul Hajj juzuk yang ke-17 kata apa Allah SWT firman kepada Nabi Ibrahim AS, panggillah serulah haji, seluruh manusia untuk menunaikan haji. Jadi dia difardukan semasa Nabi Ibrahim AS lagi. Jadi sampailah pada zaman Nabi SAW orang-orang yang Quraisy ni, orang Quraisy ni walaupun mereka tidak melulu Islam, tapi ada juga amalan-amalan haji, contohnya bertawaf dan seperti ini masih lagi mereka lakukan. Jadi Allah SWT berfirman, kemudian kembalilah wahai Quraisy daripada manusia, daripada tempat kembalinya manusia. Dan ini daripada Arafah. Yang mana kamu ni wukuflah di Arafah. Hendaklah kamu wukuf di Arafah. Macam mana orang-orang mereka berwukuf di Arafah. Mereka orang-orang Quraisy ni mereka tak nak wukuf di Arafah. Sebabkan apa? Mereka ni diri mereka ni special. Orang-orang Quraisy ni kufar lah, mereka tak nak berwukuf macam orang-orang Islam berwukuf. Mereka nak di tempat yang lain. Nak tunjuk mereka ni takabur, jauh daripada orang-orang yang rendah. Kau pergi duduk dekat Arafah, kami duduk dekat Muzdalifah. Jadi Allah SWT kata kamu kenalah kembali daripada tempat orang kembali maksud daripada Arafah. Sebab tadi mereka telah wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah. Orang yang nak menunaikan haji mereka akan wukuf di Arafah. Mana wukuf di Arafah ni adalah fardu haji. Fardu yang paling penting. Kalau sesiapa yang terluput waktu untuk wukuf di Arafah walaupun sedetik, maka tak adalah haji bagi dia pada tahun tersebut. Jadi kamu hendaklah berwukuf di Arafah. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan daripada dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Seterusnya ayat 200 terjemahan, maka apabila kamu telah
menyelesaikan manasik ibadah haji kamu, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu menyebut-nyebut nama bapa-bapa kamu. Ini zaman jahiliyah, zaman masa kufar Quraisy ni, mereka selesai haji, mereka akan sebut-sebut nama-nama bapa, datuk, nenek moyang mereka. Dan mereka akan berbangga-bangga dengan keturunan mereka. Selesai haji, selesai jamrah, selesai rami, selesai melontar di jamrah, selesai cukur, ini pada 10 Zulhijjah, Idul Adha ataupun Yaumun Nahar, hari yang ke-10 Zulhijjah itu, yang mana 4 amalan penting yang kita lakukan. Pertama sekali melontar, keduanya menyembelih bagi siapa yang ada kena bayar adam, siapa yang ataupun siapa-siapa yang nak buat korban. Ketiganya dia halaq, iaitu cukur. Keempatnya dia tawaf, tawaf ifadah. Begitu juga sa'i. Jadi selesai itu, orang-orang kufar Quraisy masa zaman jahiliyah, mereka akan selalu sebut nama-nama mak ayah, nenek moyang mereka dengan berbangga-bangga, dan banyak sebut. Jadi Allah SWT kata apa? Kalau kamu dah selesai ibadat haji kamu jangan dah sebut-sebut nama mak ayah kamu, nenek moyang kamu. Bahkan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, puji Allah Subhanahu wa taala. Au asyadda dzikra, ataupun lebihlah, banyak lagi. Maksudnya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi daripada seperti kamu terdahulu berzikir memuji ataupun menyebut-nyebut nama datuk nenek moyang kamu. Kemudian faminan nas, Allah SWT sebut, maka di antara manusia ada yang berkata dalam doa mereka, wahai Tuhan kami, berilah kami bahagian di dunia. Nampak? Jadi sifat orang-orang ni, dia nak minta bahagian mereka, kesenangan mereka hanya di dunia. Mereka tidak melihat kepada akhirat. Ini kehidupan akhirat mereka tak lihat. Jadi wama lahu fil akhirati min khalaq. Jadi kalau kamu minta dunia, kamu akan dapat dunia saja. Kamu tak minta akhirat, tak dapat akhirat. Wama lahu fil akhirah, dan tidaklah baginya di akhirat nanti dari apa-apa kebaikan, daripada apa-apa bahagian. Dan di antara manusia ada yang mereka berdoa dalam diri mereka, untuk diri mereka, Rabbana atina, kita sebut selepas solat doa kita ni, masya-Allah. Ini kita minta Allah SWT, ya Allah Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan, kenikmatan, bahagian di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan, yakni syurga Allah SWT, dan peliharalah kami daripada seksa api neraka. Jadi hendaklah kita berdoa sebegini. Masya-Allah, inilah dia punya doa orang-orang yang meminta bahagian di dunia dan bahagian di akhirat. Maka Allah SWT kata, apa orang yang macam ni? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah bagi mereka bahagian pahala dari apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Allah Subhanahu wa taala kalau telah bermulanya hisab, begitu pantas, begitu cepat. Walaupun kita di pada mahsyar nanti kena tunggu berapa lama, berapa tahun, tapi apabila telah bermulanya hisab, tak sampai separuh hari. Daripada zaman Nabi Adam sampai bayi yang terakhir lahir, Allah Ta'ala hisab semua sekali dalam masa lebih kurang separuh hari je. Sari'ul hisab, insyaAllah. Tuhasibul khalqa kullahum fi qadri nisfi nahari min ayyamid dunya. Ada hadis menyebutkan, kata qadar dia separuh hari daripada hari dunia.
Baiklah, masya-Allah. Seterusnya ayat 203 muka surat 32 insya-Allah. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. InsyaAllah persilakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, InsyaAllah seterusnya terjemahan ayat 203 dan berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari yang dibilang, yang dikira. Jadi hari-hari yang dikira itu adalah hari-hari tasyrik. Ini 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang dinamakan ayyamut tasyrik. Jadi pada hari tasyrik ni kita kena perbanyakkan zikir, kena perbanyakkan doa. Jadi di semasa kita telah selesai jamrah melontar pada yang membuat haji pada hari tasyrik, kita selepas kita melontar itu kita banyakkan berzikir. Kita mabit di Mina, tempat Mina tu kita bermalam di situ selama 2 ke 3 malam untuk menunaikan rami, iaitu melontar jamrah sughra, wusta dan aqabah. Jamrah aqabah, 3 tempat lontar, insya-Allah. Tempat yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan, semasa beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam dalam perjalanan untuk pergi menyembelih, syaitan telah menggoda dan syaitan telah menghasut Nabi Ibrahim alaihissalam.
supaya tidak menunaikan perintah Allah SWT sembelihan itu. Maka Nabi Ibrahim AS telah mengambil banyak 7 batu untuk membaling ke arah syaitan di 3 tempat tersebut. Sughra, Kubra, Sughra, Wusta dan Aqabah. Maka difardukan juga untuk sesiapa yang membuat haji untuk melontar 3 tempat ini pada ayyamut tasyriq ini, pada hari-hari tasyriq 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi faman ta'ajjala, sesiapa yang nak terburu-buru, ini nak segera, ta'ajjala ini segera, di dalam masa 2 hari, yaumain, ini hari tasyrik 2 hari, dia nak segera balik ke rumah, ke rumahnya, ke tanah airnya. Ini selepas dia telah melontar hari ayat tasyrik yang kedua, ini 11, 12. Selepas 12 Zulhijjah dah selesai melontar di 3 tempat itu sebelum terbenamnya matahari. Itu syarat dia. Sebelum terbenamnya matahari pada 12 Zulhijjah itu, untuk dia keluar daripada Makkah, daripada tempat tersebut, untuk kembali ke tanah air, dipanggilkan nafar awal. Nafar ni kalau terjemahan kamus ni maksudnya lari. Awal, lari yang pertama, maksudnya lari, maksudnya keluarlah daripada Makkah untuk kembali ke tanah air. Maka harus, tapi syarat dia kena sebelum terbenam matahari. Nafar awal ni kena sebelum terbenam matahari pada hari 12 Zulhijjah. Maka fala ithma alaih, maka tidak ada dosa ke atasnya. Jadi ini dalil yang harus, yang mengharuskan nafar awal. Wa man ta'akhkhara, dan sesiapa yang nak melewatkan, nak sempurnakan ayyamut tasyrik, hari tasyrik yang ketiga, 13 Zulhijjah, dia nak melontar juga, maka fala ithma alaih, maka tidak ada dosa. Ini ada pilihan bagi kita untuk menunaikan rami ini, lontar ini, sama ada kita nak sempurnakan 3 hari ataupun kita memadai dengan 2 hari. Tidak ada masalah. Tidak berdosa. Liman ittaqa, untuk sesiapa, bagi sesiapa orang yang bertakwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT, dan kamu ketahuilah sesungguhnya kamu itu hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan di akhirat nanti. Jadi Allah SWT banyak menyebut wattaqullah liman ittaqa, khairuz zadi taqwa. Allah Ta'ala memperingatkan kita lagi dan lagi bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haji kamu ni tidak akan diterima, tidak akan sah tanpa takwa, tanpa ada sifat takwa. Maksudnya yang dinakkan daripada susah payah kamu dalam haji ni, mujahadah kamu dalam haji ni adalah terbinanya sifat takwa. Jadi masya-Allah, inilah kita kena sama-sama usahakan, masya-Allah. Tak lama lagi pun kita akan puasa, kita akan raya musim haji akan tiba tak lama lagi, insya-Allah. Jadi seterusnya sampai sini saja hukum mengenai haji, sampai ayat 203 ni, masya-Allah. Seterusnya ayat 204 punya terjemahan, dan di antara manusia ada orang yang mengagumkan akan kamu, membuatkan kamu rasa ta'ajub. Wahai Nabi Muhammad, ada setengah orang yang mana membuatkan kamu rasa, melihat mereka ni membuatkan kamu ta'ajub oleh kata-kata mereka. Ucapan mereka ni menyebabkan kamu rasa senang hati, ta'ajub, macam terpukau. Kata ayat manis. Ada orang yang mana ayat manis. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini.
wa yashhadullah, dan dia itu menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai saksi atas apa yang ada di dalam hatinya. Dia sumpah dengan nama Allah, jadikan Allah sebagai saksi apa yang dalam hati dia betul-betul benar, ikhlas. Dia cakap dengan Nabi dengan ayat manis, yang menyebabkan Nabi ta'ajub. Wa huwa aladul khisam, sedangkan hatinya sangat keras penentangannya dengan kebatilan. Ini ayat mengenai seorang yang bernama Al-Akhnas bin Shuraiq. Ini Akhnas ni dia punya laqab lah, gelaran dia, nama sebenar dia Ubay. Jadi dia ni seorang munafik lah. Seorang munafik. Orang munafik terdahulu duduk di kalangan orang Islam. Kan? Yang mana dia punya sifat dia punya percakapan dia ayat manis. Jumpa Nabi SAW bersumpah dia seorang mukmin, cakap begitu, begini, macam dia betul-betul lah seorang mukmin. Maka dia datang kepada Nabi SAW datang kepada dia, maka Allah, maksudnya Nabi SAW datang ziarah dia dalam majlis dia, maka Allah SWT telah memberitahu Rasulullah SAW bahwasanya dia ni munafik. Allah SWT telah bagi tahu dia ni datang majlis Nabi, untuk ziarah Nabi ziarah dia, dia dengar cakap Nabi. Lepas dia keluar daripada majlis Nabi, dia pergi melalui satu tanaman kebun orang, dan binatang ternakan, keldai milik orang-orang Islam, dia telah membakar kebun tersebut dan telah membunuh tunggangan keldai pada waktu malam. Pada waktu malam dia telah memotong kaki, dia telah membunuh keldai itu pada waktu malam. Jadi Allah SWT dah bagi tahu, wa idza tawalla, ayat seterusnya 205, dan apabila dia berpaling, dia berusaha, dia melakukan di muka bumi untuk melakukan kerosakan. Apabila dia paling, dia berusaha di muka bumi untuk melakukan kerosakan, fasad di dalamnya, dan dia menghancurkan tanam-tanaman dan binatang-binatang ternakan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang kerosakan, orang buat fasad. Seterusnya, boleh ke sambung lagi, insya-Allah? Boleh kot lah. Seterusnya ayat 206. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. InsyaAllah dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, Jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahan ayat 206, sambungan pada peristiwa kisah sebelum tu. Dan apabila dikatakan kepadanya, pada orang sebegini, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, mengambil akannya kesombongan. Ini kesombongan telah menguasainya dengan sebab dosa. Fahasbuhu, maka cukuplah baginya neraka Jahannam dan benar-benar ialah seburuk-buruk tempat tinggal. InsyaAllah seterusnya ayat ini mengenai seorang sahabah yang bernama Hazrat Suhaib. Minta maaf, ayat yang ke-207 ini mengenai Hazrat Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau ni apabila orang-orang musyrik Mekah telah menyiksa beliau, menindas beliau berhijrah ke Madinah. Dalam perjalanan dia telah ditahan oleh orang kafir. Jadi Hazrat Suhaib kata, kamu ambillah harta aku di Mekah, aku tinggalkan harta aku di sekian-sekian tempat, kau biarkan aku berhijrah, jangan kacau hidup aku nak hijrah ke Madinah. Jadi seolah-olah dia telah membeli dirinya untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Dia telah tebus diri dia untuk hijrah dengan dia memberitahu kepada orang kafir tersebut, kau ambillah harta aku kat Mekah, biar aku nak pergi Madinah, aku nak bersama Rasulullah. Jadi Allah SWT sangat-sangat gembira. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, dan di antara manusia ada yang mengorbankan, membeli dirinya untuk kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha pemberi rahmat kepada hamba-hambanya, Maha menyantuni hamba-hambanya. Baiklah, seterusnya ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Silmi, ini agama Islam. Kafah, secara keseluruhan. Ayat ini diturunkan mengenai Hazrat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dan beberapa kawannya, yang mana dalam mereka itu sebelum ini beragama Yahudi. Jadi mereka ini telah memeluk Islam, dan ada sedikit
mereka punya kepercayaan, ada sedikit mereka punya pegangan yang mana mereka mengagungkan hari Sabtu, sebabkan hari Sabtu adalah hari ibadat bagi orang Yahudi. Selepas masuk Islam mereka ada lagi rasa macam tu, dan mereka juga membenci unta, maksudnya tidak memakan unta. Jadi Allah SWT nak menegur, wahai orang-orang beriman, kamu masuk ke dalam agama Islam ni kesempurnaan. Jangan kamu beriman dengan separuh dan tidak beriman dengan separuh yang lain. Yang sempurna, berimanlah dengan agama Islam yang dengan sempurna. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Seterusnya ayat 209. Maka sekiranya kamu tergelincir selepas apa yang datang kepada kamu bukti-bukti yang nyata, maka ketahuilah kamu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi kalau kamu tergelincir, kamu ada lagi amalan-amalan kufur yang kamu bawa dalam agama Islam, kan? Jadi ketahuilah Allah SWT Maha Perkasa. Tidak ada benda yang boleh menghalang Allah SWT untuk menyeksa kamu. Jadi kamu kena memasuki agama Islam secara keseluruhan. Yakni Allah SWT Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah SWT Maha Bijaksana ni ada syarat ulama kata bijaksana yang Allah SWT ni Allah SWT tak bagi siksa dengan segi serta-merta. Allah SWT tak bagi. Jadi Allah SWT bagi masa lagi untuk kamu bertaubat. Hal yang turun seterusnya ayat 210 yang terakhir, Masya Allah, tidaklah hal kayak ini, walaupun terjemahan asal dia bermaksud adakah, ini pertanyaan, tapi kat sini dalam bahasa Arab dinama istifham inkari, pertanyaan yang mengingkari, adakah Allah, adakah tidak, adakah tidak, maksudnya tidakkah mereka tunggu kecuali akan datang kepada mereka azab Allah Subhanahu Wa Taala, azab Allah Subhanahu Wa Taala di dalam naungan-naungan daripada awan, azab Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada awan-awan, insya-Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat datang kepada mereka, para malaikat bawa azab. Wa qudiyal amr, dan telah ditetapkan perkara itu, dan hanya kepada Allah SWT lah dikembalikan segala urusan. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, kita telah selesai 2 muka surat, surat 31 dan 32. Masya-Allah, tengok masa dalam 6.30. Jadi saya rasa sampai itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah ta'ala ada rezeki lagi kita akan sambung pada pengajian tahsin Quran bersama terjemahan dan tafsiran ringkas pada minggu hadapan, insyaAllah. Saya minta maaf jika ada kekurangan, semua sebab kelemahan diri saya sendiri. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi saya dan kita semua taufik untuk sama-sama kita mengamalkan dan sampaikan, insya-Allah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Seorang pembaca tak sempat baca pertanyaan Puan Zuraida, betul? Rasanya sampai maktab tadi kan? InsyaAllah kita sambung. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira jazak pada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar yang telah menyemak bacaan para jemaah petang ini dan juga berkongsi tafsir dari ayat-ayat yang dibaca. Sebaik-baik bekalan
adalah takwa. Diri yang dikurniakan takwa akan sentiasa berhati-hati, meletakkan rasa hamba di hatinya dan sentiasa bersedia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mempunyai akal yang sentiasa terpandu dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu kebaikan yang membawa mereka melakukan perkara yang menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malah lidah mereka sentiasa dibasahi dengan zikrullah dan istighfar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Amin, amin, Allahumma amin. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah asar ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan. InsyaAllah kita akan bertemu semula usai maghrib malam ini dalam program istimewa yang Gemenur Iman anjurkan sempena kehadiran bulan Rajab 1445 Hijrah, yakni daurah salat bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Mursyidi Mustafa. InsyaAllah pertemuan kita pada sesi kedua malam ini pada jam 8.30 malam. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah asar kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. عملت سوءا أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.